sejahtera semua ya. Hari ini kita teruskan kelas kita masih lagi dalam bab 1. Tajuk dia adalah fungsi kuadratik. Okey, dalam subtopik dia adalah menentukan punca fungsi kuadratik dengan menggunakan kaedah pemfaktoran. Okey, kaedah pemfaktoran ni sama juga kamu boleh guna kalkulator. Okey, nanti cikgu ajar guna kalkulator. Kemarin cikgu tak sempat kan. Jadi cikgu akan ajar hari ini cara untuk menggunakan kalkulator dan menggunakan kaedah pemfaktoran. Okey, kita tengok apa yang ada di dalam tajuk ni. Okey, di dalam tajuk ni kamu akan belajar. Okey, di dalam tajuk ni kita akan belajar menggunakan kaedah pemfaktoran. Okey, kita tengok dulu contoh 7 dalam buku teks kamu. Soalan ni boleh tengok dalam buku teks kamu. Okey, tengok di sini. Ini adalah soalan yang pertama. Dia kata tentukan punca persamaan kuadratik dengan menggunakan kaedah pemfaktoran. Macam mana kita nak gunakan kaedah pemfaktoran? Pertama sekali, apabila kamu mau buat kaedah pemfaktoran, kamu kena pastikan, pertama sekali kamu kena bentukkan soalan kamu mau kira, kita kena bentukkan dia dalam bentuk general form dulu. Ingat lagi bentuk general form, yang mana bentuk general form adalah ax squared plus bx plus c equal to 0. Mesti dalam untuk kita jadikan dia kaedah pemfaktoran, pertama sekali wajib kamu jadikan dia sama dengan kosong. Bila dia sama dengan kosong, barulah kita boleh faktorkan dia dan barulah kita boleh tekan kalkulator. Jadi, kalau kita tengok soalan yang pertama ini, tengok soalan A ni. Adakah soalan A ini sudah berada di dalam bentuk general form? Dalam bentuk dia. Jadi kita tengok di sini kuasa tertinggi dia yes, berada di depan, kemudian yang ada x yes, dan seterusnya C yang ada pemalar equal to 0. Yes. Soalan yang pertama ini sudah berada di dalam bentuk am. Jadi tidak perlu lagi kamu ubah. Jadi sekarang kita boleh tekan kalkulator. Tekan kalkulator tu kejap lagi nanti cikgu tunjuk. Berbalik pula kepada soalan B. Dalam soalan B ni, adakah soalan B ini berada di dalam bentuk general form? Yang mana dia equal to 0 dan kuasa tertingginya di depan. Kalau kita tengok di sini, soalan B dia sama dengan 2. Apabila dia sama dengan 2, bermaksud dia bukan berada di dalam general form. Bila bukan berada di dalam bentuk am dia. Jadi bila bukan berada di dalam bentuk am, kamu kena jadikan dia bentuk am dulu. Macam mana kita nak jadikan dia? Macam mana kita nak selesaikan soalan ni? Perhatikan. Di dalam soalan ini, kita nak bentukkan di dalam general form. Bila kamu perhatikan, apa yang kamu perhatikan? Bila kita perhatikan, ada satu benda yang paling susah di sini dalam soalan ni. Apa dia yang susah? Bukan susah lah, tak adalah ni sangat. Tapi yang memberi efek besar kepada soalan ini adalah soalan pecahan. Pertama sekali, untuk selesaikan, kamu kena selesaikan soalan pecahan ni dulu. Untuk selesaikan soalan ni, kamu kena selesaikan soalan pecahan dulu. Kenapa? Sebab dia memberi efek yang besar kepada kamu punya bentuk am. Jadi macam mana kita nak selesaikan dia punya pecahan ni? Untuk selesaikan pecahan ni, kamu tengok yang paling bawah. Yang paling bawah dia adalah nilai 2. Yang bawah ni sifat dia adalah bahagi. Sekarang kita nak hapuskan 2. Macam mana mau hapuskan 2? Cikgu ajar kamu cara ni. Macam mana kita nak hapuskan 2? Senang sahaja ya. Asalnya dia adalah bahagi. Kita mau hapuskan dia. Bila kita menghapuskan dia, dia akan bagi kepada kawan dia. Dia akan pindah bagi kepada kawan. Ni kawan dia betul tak? Mana lagi kawan dia? Dia akan bagi satu lagi kepada kawan dia. Ini cara dia untuk hapuskan. Bahagi, asalnya dia berada di bawah. Bila dia bagi kepada kawan dia, dia akan berada di atas. Asalnya dia bahagi, bila dia bagi kepada kawan dia, dia akan bertukar menjadi darab. Asalnya dia bahagi. Bila bagi kepada kawan dia, dia akan bertukar menjadi darab. Asalnya dia di bawah. Bila bagi kepada kawan dia, dia akan menjadi di atas. Darab. Simbol darab dalam matematik adalah kurungan.
Simbol darab dalam matematik adalah kurungan. Asalnya dia di bawah, dia akan berada di atas. Bila dia sudah bagi kepada kawan dia, diri dia akan hilang. Diri dia akan hilang. Apa jadi dengan dia? Yang akan jadi dengan dia adalah, okey, di sini kalau darab kita boleh rapatkan saja. Jadi dia rapatkanlah 2 darab x squared. Jadi 2x squared plus 7x. Yang di bawah ni sudah hilang. Kenapa sudah hilang? Sebab kita sudah bagi kepada kawan-kawan dia lah. Jadi 2 darab 2 dapatlah 4. Okey. Bila dah dapat begini, masih lagi belum dalam bentuk am. Bentuk am wajib equal to 0. Okey, jadi apa yang perlu kamu buat? Apa yang perlu kita buat? Kamu kena pindahkan yang ini. Sebab kita nak jadikan dia sama dengan kosong, betul tak? Jadi kita pindahkan dia sebelah. Okey, kalau kita tengok 4 ini dia tiada simbol. Kalau dia tiada simbol, maknanya dia adalah positif. Bila kita pindah ke sebelah, dia akan jadi negatif. Okey, apa akan jadi dengan dia? Sama juga, kita salin balik yang depan ni, 2x squared plus 7x. Positif bila pindah dia akan jadi negatif. Negatif apa? Negatif 4. Okey, bila kita pindah, bila kita buang ke sebelah, apa jadi dengan di sini? Ada lagi tak? Masih ada lagi tak 4 ni? Tiada sudah. Sebab kita sudah buang dia. Jadi tinggal lagi kosong. Okey, sekarang cuba tengok persamaan yang terakhir yang kita perolehi. Persamaan yang terakhir ini adakah equal to 0? Adakah bentuknya sama dengan bentuk general form? Kuasa tertingginya di depan. Okey. Dan pemalar di belakang equal to 0. Okey, jadi kita sudah tengok, kita bandingkan general form dengan persamaan yang kita perolehi. Yes, ini sudah dalam bentuk general form, bentuk am. Okey, jadi barulah kita boleh selesaikan dia. Okey, macam mana cara mau selesai? Okey, kita tengok. Okey, yang ini tadi, kita hapuskan 2 tadi. Yang cikgu hapuskan 2 tadi. Hapuskan 2 ni, maknanya 2 ni kita bawa pergi ke seberang. Ni 2 ni bawa pergi ke seberang. Bahagi, dia akan betulkan menjadi darab. 2 darab 2 dapatlah 4. Jadi pergi ke sini, diri dia akan hapus. Dapatlah seperti ini. Macam cikgu tunjuk jalan kerja lah. Okey, bila dah dapat seperti ini sudah bentuk am, ini sudah bentuk am. Sekarang kita mau tekan kalkulator. Okey, sekarang mau tekan kalkulator, cikgu mau tunjuk cara tekan kalkulator. Okey, sekejap ya. Okey, sekarang cikgu mau tunjuk kepada kamu cara menggunakan kalkulator. Kamu nampak kan ni kalkulator cikgu. Okey, sekarang soalan yang ini, soalan A tadi, kita sudah tahu dia sudah dalam bentuk general form. Okey, jadi kita mau selesaikan dia, kita mau masukkan soalan ini. Persamaan ini di dalam kalkulator. Pertama sekali, kita punya rumus adalah general form kita adalah ax squared plus bx plus c equal to 0. Okey, kamu kena tentukan apakah nilai A. A ini yang berada di depan. Kalau dia tiada nombor, maksudnya nombornya adalah 1. Okey, B ini yang di tengah-tengah. Okey, yang di tengah-tengah dia ni nombor apa? Di belakang tu kita tak nak. Okey, kalau dia ada negatif, masukkan negatif. Maknanya negatif 5. Okey, C kita sama dengan berapa? C kita yang terakhir ni. Apa dia? Positif 6. Positif 6, tak payah tulis positif. Tapi kalau negatif, wajib tulis. Okey, sekarang kita sudah tahu A sama dengan 1, B sama dengan negatif 5 dan C sama dengan 6. Okey, jadi kita mau masukkan ke dalam kalkulator ni. Okey, pertama sekali, tekan on. Okey, bila tekan on, okey, apa yang perlu kamu buat? Kamu tekan mod. Okey, kemudian tekan mod. Okey, bila kamu tekan mod, okey, apa yang perlu kamu pilih? Okey, kita ada nombor 1 sampai nombor 8, betul tak? Okey, apa yang perlu kamu pilih? Kamu pilih nombor 5. 5 ni adalah EQN. Apa maksud EQN? EQN adalah equation. Equation. Equation dalam bahasa Inggeris maksudnya adalah persamaan. Jadi pilih nombor 5, tekan nombor 5. Bila tekan nombor 5, kamu pilih, kamu tengok yang mana yang sama dengan dia, general form dia. Okey, general form. Okey, ax squared plus bx plus c. Yang mana? Nombor berapa? 1, 2, 3. Kalau kita tengok di sini, yang general form dia adalah nombor 3. Jadi pilihlah nombor 3. Bila pilih nombor 3, dia tanya kamu, okey, kita ada 3 kotak.
Kotak A, B dan C. Okey, kotak A nilai dia berapa? Sudah kita buat tadi kan? A equal to 1. Masukkan dalam kalkulator. Tekan sama dengan. Okey, C sama dengan negatif 5. Masukkan negatif 5. Equal to. Okey, dia sudah masuk. Okey, kemudian C equal to 6. Okey, tekan 6. Kemudian tekan sama dengan. Bila kamu tekan seperti ini. Okey, sudah siap kita punya ni. Tekan lagi tanda sama dengan. Terus dapat jawapan. Apa jawapan dia? X1 sama dengan 3. X2 sama dengan 2. Apa maksud dia? X, okey, punca sudah cikgu bagi tahu kemarin, ada 2. Wajib ada 2. Apa dia yang 2 tu? Okey, yang tadilah dia kata. Yang pertama tadi, X sama dengan, okey, dia sudah bagi di sini. Okey, dia sudah bagi X sama dengan 3. Yang pertama, X sama dengan 3. Yang kedua adalah X sama dengan 2. Jadi macam mana kita mau tulis kita punya jawapan? Okey. Macam mana kita mau tulis kita punya jawapan? 1 dan 2 kan? X3, 2. Okey. X yang pertama yang kita perolehi di sini. Okey, jadi kita sudah tahu. Nilai X kita yang pertama. X sama dengan 3. X yang kedua adalah 2. Betul? 2 ke 1 tadi? 2 ke 1 tadi? Okey, X2. Okey. Betul. Okey, bila dapat jawapan seperti ini, apa yang perlu kamu buat? Okey, ini jawapan. Okey, ambil balik yang ini. Okey, ambil balik yang ini. Kita mau tulis, ni daripada sini. Daripada sini. Equal to 0. Mesti tulis equal to 0. Dan jawapan kamu ini mesti berada di dalam kurungan. Kalau kamu pandai tekan kalkulator, tapi kamu tidak buat yang ini, jawapan kamu tidak diterima. Jadi apa yang perlu kita tulis dalam kurungan ni? Dalam kurungan ni apa yang perlu kamu tulis adalah. Okey, yang pertama kita mau cari nilai X. X1 dalam kurungan, satu lagi pun nilai X. Kemudian tengok jawapan kamu. Kalau jawapan kamu dia tiada tanda, maksudnya dia positif. Kalau di dalam kurungan, dia akan jadi negatif. Sama juga, jawapan yang kedua dia tiada tanda. Kalau tiada tanda, maksudnya dia positif. Bila dia masuk dalam kurungan, dia akan jadi negatif. Okey, siaplah dia. Ini, kalau step ini yang dua kurungan equal to 0 ni kamu tak buat, kamu terus tulis jawapan kamu tidak diterima. Jawapan kamu diterima sekiranya kamu mempunyai dua kurungan ini dan mempunyai jawapan. Okey, seterusnya kita cuba tengok soalan yang kedua. Kita tengok cara untuk menekan kalkulator. Okey, sebelum kita guna kalkulator, kamu kena tentukan dia dulu. A dia sama dengan berapa? B dia dan nilai C. A dia, ni A, yang ini B dan yang ini C. Kemudian, bila kita sudah tentukan seperti itu, barulah kita boleh tekan kalkulator. Okey, mana kalkulator? Okey, macam mana mau tekan kalkulator? Step dia sama juga. Okey, tekan mode. Okey, tekan 5 for equation. Tekan 3 untuk general form persamaan kuadratik. Masukkan nilai A. A sama dengan 2. Tekan sama dengan. B sama dengan 7. Tekan sama dengan. Dan C sama dengan negatif 4. Tekan sama dengan. Okey, sudah selengkap ini. Kita tekan lagi tanda sama dengan. Dapatlah X1. Jawapan yang pertama adalah 1/2. Dan jawapan yang kedua adalah negatif 4. Okey, kita tengok 1/2 dengan negatif 4. Macam mana kita mau tulis begini? Okey, kita sudah tahu jawapan kita adalah X equal to 1/2. Satu lagi X sama dengan negatif 4. Okey, sekarang kita mau masukkan di dalam kurungan. Kalau tiada dalam kurungan yang ni, okey, salah mesti equal to 0, ada dua kurungan. Kalau kamu tak buat kurungan ni, jawapan kamu tidak diterima. Okey, sekarang kita mau cari nilai X. X1 dalam kotak, satu lagi dalam X satu dalam kurungan yang pertama dan kurungan yang kedua. Okey, kita mau masukkan nilai ni. Okey, macam mana mau masukkan nilai ni? Sekarang nilai kita 1/2 ini adalah positif. Mau masuk di sini dia akan jadi negatif. Negatif 1/2.
Sama juga di sini. Di sini negatif. Masuk dalam kurungan dia akan jadi positif. Dia akan bertukar tanda. Okey, kamu perlu ingat. Okey, bila berada di dalam kurungan, haram yang berada di dalam kurungan itu ada pecahan. Haram ada pecahan. Kalau kita tengok yang di sini, kalau kita tengok soalan yang kedua ni, ada pecahan betul tak? Mana pecahan ni dua ni? Okey, jadi apa yang perlu kita buat? Yang perlu kamu buat, kamu kena hapuskan pecahan ni. Macam mana mau hapuskan pecahan ni? Senang sahaja. Yang dua ini, kamu bawa pergi ke depan. Yang dalam kurungan dia tu dua, ini bawa pergi ke depan. Okey, bila yang ni bawa pergi ke depan, yang ni hapuslah. Okey, bila dah hapus ni macam ni, okey, sudah lengkap jawapan kamu. Okey, betul, full mark, markah penuh. Okey, itu untuk soalan yang pertama. Okey, kita cuba tengok soalan yang kedua. Okey, sebelum cikgu tunjuk contoh yang kedua. Okey, bagi kalkulator, ada satu jenis lagi kalkulator, iaitu kalkulator Casio MS. Okey, cara tekan kalkulator dia berbeza dengan cara tekan cikgu tekan kalkulator yang tadi. Okey, kalau kamu mau tekan kalkulator tersebut, kamu boleh tengok cara dia dalam buku teks kamu, muka surat 21. Okey, cara dia ada tunjuk. Dia ada tunjuk. Dia tidak sama. Yang kalkulator Casio 570 banyak sikit yang kamu kena tekan lah. Makna kamu kena tekan mode. Kamu ikut saja step dia. Kamu akan dapat jawapan. Sama saja jawapan dia. Mana-mana kalkulator sama saja. Cumanya step dia yang berbeza. Okey, seterusnya kita tengok. Kita tengok contoh seterusnya. Yang ni kamu boleh buat sendiri. Okey, kita tengok contoh seterusnya. Oh, yang ni sudah cikgu tunjuk tadi. Okey, kita tengok contoh seterusnya. Contoh 7. Okey, dalam contoh 7 ni sama juga. Dia suruh kamu tentukan punca bagi persamaan kuadratik. Okey, soalan dia sama sahaja. Okey, pertama sekali. Okey, kalau kamu tengok soalan ini. Okey, tengok soalan ini. Soalan ini, soalan yang pertama dan soalan yang kedua. Okey, kita ada dua bahagian, betul tak? Kiri dan kanan. Kedua-dua bahagian mempunyai pecahan. Kedua-dua bahagian kiri dan kanan mempunyai pecahan. Jadi apa yang perlu kamu buat dengan pecahan ni? Kamu kena hapuskan pecahan. Jadi macam mana kita mau hapuskan pecahan? Cara dia adalah, okey, kita tengok pecahan yang pertama dahulu. Okey, kita tengok pecahan yang pertama dahulu. Okey, kita tengok yang ini, yang dua ini. Asalnya dua di bawah. Okey, kita mau buang pecahan, kita pindah dia ke sebelah. Okey, asalnya dia di bawah, bila kita buang ke seberang, dia akan jadi di atas. Asalnya dia bahagi, bila kita buang ke seberang, dia akan jadi darab. Simbol darab dalam matematik kita buat dengan tanda kurungan ini. Asalnya dia di bawah. Asalnya adalah bahagi. Bila pindah ke seberang, dia akan jadi darab. Yang di bawah tadi berubah menjadi di atas. Itu untuk yang pertama. Dan untuk pecahan yang kedua, sama juga. Asalnya di bawah, kita bawa dia ke seberang, dia akan menjadi di atas. Menjadi di atas. Asalnya di bawah bahagi, bila kita pindah ke sebelah, dia akan jadi darab. Darab kita simbolkan dengan tanda bahagi. Okey, sebab itulah jawapan dia seperti ini. Bila jawapan seperti ini, kita mau selesaikan. Bila ada tanda kurungan ni, kamu kena kembangkan dia. Okey. Buat tanda anak panah. Buat tanda anak panah seperti ini. Yang ini pun sama. Buat tanda anak panah. Jadi macam mana kita mau selesaikan dia? Yang pertama, soalan bagi tahu kamu X darab dengan X. X darab dengan X, kamu akan dapat apa? X darab dengan X, kamu akan dapat X kuasa 2. Macam mana dapat X kuasa 2? Okey, nanti cikgu terangkan. Yang ini, X darab dengan, okey, tengok. Kita ada dia punya simbol ni. Simbol ni kamu kena ambil. X darab dengan negatif 4. Okey, darab maksud dia adalah rapat. Kasih rapat sajalah dia. Ni nombor dengan huruf, kamu akan jadi kasih rapatkan dia. X darab dengan negatif 4, dia akan jadi rapat. Okey, siaplah yang pertama. Okey, kemudian
Okey, 5x darab dengan 2. 5 darab 2, 10. Okey, apa dia punya huruf? X. Yang ini pun sama. Negatif ni milik dia. Negatif 24 darab dengan 2, kamu akan dapat negatif 48. Okey, bila sudah dapat seperti ini, okey, kita kena bentukkan dulu general form. General form tadi, ax squared plus bx plus c equal to 0. Okey, jadi kita mau bentukkan dia. Jadi bila mau bentukkan dia, kamu kena pindah. Okey, kita akan dapat seperti ini. Sama seperti yang cikgu bagi tahu tadi. Okey. Kemudian kita pindahkan dia. Bila pindahkan dia, okey, di sini positif. Bila pindah dia akan jadi negatif. Yang ini negatif, bila pindah kita akan jadi positif. Okey, masih belum lagi dalam bentuk general form. Kalau kita tengok di sini masih lagi bentuk dalam general form. Yes, dia sudah ada equal to 0. Tetapi kita ada banyak. Kalau kamu tengok di sini, ni kuasa 2. Kuasa 2. Ni ada X, yang ni ada X. Maknanya yang di sini sama. Yang sama ini kamu perlu satukan dia. Okey, jadi macam mana mau tekan kalkulator? Tekan saja negatif 4 tolak dengan 10. X tu tak kena masuk ke cikgu? Tidak perlu. Sebab apa? Sebab dia sama. Jadi bila kamu tekan kalkulator, kamu akan dapat negatif 14. Negatif 14 apa? Negatif 14X. Jadi macam mana kita mau masukkan dalam persamaan kita? Okey, dia akan jadi seperti ini. Yang kamu kira tadi, negatif 14. Kamu kena masukkan balik dia punya inilah dia punya pembalik ubah. Okey, bila dah dapat seperti ini, yes, kamu sudah dapat dalam bentuk general form. Okey, bila dah dapat bentuk general form, tekanlah kalkulator. Bila kamu tekan kalkulator, step yang sama. Okey, sekali lagi cikgu tunjuk. Okey, seperti biasa, kamu kena tentukan dahulu nilai A dia berapa. A dia sama dengan 1, B dia sama dengan negatif 14. Dan C sama dengan 48. Okey, masukkan dalam kamu punya kalkulator. Tekan on, tekan mod. Okey, tekan mod. Okey, EQN tekan 5. Okey, pilih nombor 3 untuk persamaan kuadratik. Masukkan nilai A 1 sama dengan B negatif 14 sama dengan, dan C adalah 48 sama dengan. Okey, kamu akan dapat X1 sama dengan 8, X2 sama dengan 6. Okey, bila dapat macam tu, masukkan dalam persamaan. Masukkan dalam kurungan. Okey, kamu dapat jawapan tadi. Apa dia jawapan kamu? Okey, jawapan kita 8 dengan 6 kan? X sama dengan 8. Satu lagi X sama dengan 6. Okey, sebelum tu sama juga step yang sama. So, equal to 0. Ada dua kurungan. Kurungan yang pertama dan kurungan yang kedua wajib tulis nilai X sebab kita mau cari X. Kalau di sini positif, di sini negatif. Kalau di sini positif, di sini negatif. Barulah dapat full mark. Okey, cikgu mau sentuh sedikit. Berkenaan dengan X darab X tadi kan. Okey, tadi cikgu bagi tahu X darab dengan X equal to X kuasa 2. Okey, kenapa X kuasa 2? Bagi yang masih belum faham, kita tengok. Okey, contoh di sini cikgu ada gambar kucing dengan gambar ayam. Cikgu ada gambar kucing dengan gambar ayam. Okey, kalau kucing darab dengan kucing, cikgu bagi tahu tadi darab dia akan jadi rapat, betul tak? Darab dia akan jadi rapat. Ingat baik-baik, darab dia akan jadi rapat. Darab sama dengan rapat. Okey. Jadi sekarang kita mau darab kita punya kucing. Okey, ni kucing kita. Jadi kita mau rapatkan dia. Okey, kucing yang pertama dan kucing yang kedua. Okey, undur balik. Okey. Kucing yang pertama dan kucing yang kedua. Okey, cikgu kata darab maksud dia rapat. Okey, bila cikgu kasih rapat, kucing yang pertama dengan kucing yang kedua, dia akan bertindan. Kenapa dia bertindan? Sebab dia adalah sama. Ni.
Asalnya 2 ekor kucing. Bila dirapatkan, dia akan bertindan. Okey, tidak akan ada terlebih dan terkurang. Sebab itulah ni jadi kucing kuasa 2. Okey, dengan syarat dia sama bentuk, sama besar lah. Sama ciri-ciri dia. Maknanya dia akan sama. Sebab itulah dia bertindih. Bertindih, dia akan menjadi kuasa 2. Sebab itulah dia jadi X kuasa 2 di sini. Yang ni X darab X. X darab X bila kita rapatkan, dia akan jadi sama juga. Dia akan jadi rapat. Tapi kalau ayam didarab dengan kucing, apa akan jadi? Dia akan jadi bertindih ataupun tidak? Dia tidak akan jadi bertindih. Kenapa? Sebab dia tidak sama. Ayam dengan kucing, dia tidak sama. Jadi bila dia tidak sama, samalah juga kamu darab. Bila kita kasih rapatkan, dia tetap tidak sama. Tengok. Tidak sama. Jadi samalah juga kalau di sini X, yang ni Y. Bila kita rapatkan, dia akan jadi apa? Kalau X darab dengan Y, bila kita rapatkan, dia akan jadi XY. Dia tidak akan jadi kuasa 2. Sebab apa? Sebab dia tidak sama. Samalah dengan kes ayam dengan kucing tadi. Itu cikgu tunjuk contoh sajalah. Okey, kita tengok soalan seterusnya. Okey, kita tengok contoh yang terakhir. Contoh yang terakhir untuk hari ini. Okey. Yang ni contoh 7. Okey, yang ni kamu kena kembangkan. Bila ada tanda kurungan ni maksudnya darab. Kamu kena kembangkan seperti biasalah. Maknanya Y. Okey, besar sangat. Clear balik. Okey, Y darab Y, kamu akan dapat, tengok, benda yang sama. Benda yang sama bila dirapatkan, dia akan jadi, okey, tengok. Okey, sebelum tu, okey, kamu kena buat dia punya kurungan ni. Okey, selepas darab yang atas, kamu kena darab yang bawah. Okey, Y darab dengan Y, kamu akan dapat Y kuasa 2. Okey, Y darab 1. Okey, cikgu terus tunjuk jawapan untuk jimatkan masa. Okey, daripada sini kita boleh nampak Y darab Y, kamu akan dapat Y kuasa 2. Y darab dengan 1. Y darab dengan 1. Okey, di sini 1 Y ni. 2 darab Y dapat 2 Y. 2 darab 1 dapatlah 2. Okey, sama juga di sini. 2 darab Y, 2 Y. 2 darab 1 dapatlah 22. Okey, selepas tu pindah ke seberang. Mesti jadikan equal to 0. Bila pindah ke seberang, kamu akan dapat seperti ini. Okey. Okey, kalau dalam soalan ini, dia tidak pindah seberang lagi. Dia satukan dulu. Okey, kenapa perlu satukan? Sebab dia sama. Okey, kalau kita tengok di sini, ni ada Y, yang di sini Y. Maknanya benda yang sama. Dia tiada nombor, betul tak? Kalau tiada nombor, maknanya nombor 1. Okey, 2 tambah 1 jadilah 3. Benda Y. Okey, jadi bila macam ni, barulah kamu pindah. Nak pindah terus pun boleh tadi. Sama je. Okey, bila kita pindah, kamu akan dapat apa? Dia pindah di sini ni. Okey, positif. Bila pindah, dia akan jadi negatif. Positif, dia pindah akan jadi negatif. Okey. Bila pindah seperti ini, kita akan tengok ada lagi pasangan yang sama. Tengok yang warna hitam ni. Yang ni ada Y, yang ni ada Y. Ni ada Y, yang ni ada Y. Kita boleh satukan dia. Jadi 3 tolak dengan 2. 3 tolak dengan 2, kamu akan dapat 1. Yang warna kuning ni pun sama. Dia tiada huruf. Maknanya apa? 2 tolak dengan 22, kamu akan dapat negatif 20. Okey, seterusnya apa akan jadi? Okey, dia akan jadi di sini. Okey, di sini sama dengan 1 ni. Yang ni dia tidak tulis huruf, tidak tulis nombor ni. Nombor dia adalah 1. Ni yang Y tadi, yang warna hitam ni kan. 3 tolak 1, 1 Y. Ini adalah negatif 20. Okey, bila dah dapat seperti ini, sama juga tekan kalkulator. Kamu akan dapatlah jawapan dia. Okey, kamu akan dapat jawapan seperti ini. Tekan kalkulator, kamu akan dapat jawapan negatif 5. Di sini 4, masukkan dalam kurungan, sama saja. Di sini negatif, di sini positif, masuk dalam kurungan, dia akan jadi positif. Di sini negatif, okey, dia akan ni. Bila dah lengkap seperti ini, barulah lengkap kamu punya jawapan. Barulah lengkap kamu punya jawapan, dapatlah markah penuh.
Seterusnya, kamu boleh tengok kamu punya latihan, boleh buat sudah kan. Tekan calculator pun mudah saja. Cikgu ada bagi software kepada kamu. Okey, boleh install dalam kamu punya laptop ataupun boleh kamu download dalam kamu punya handset. Senang saja untuk kamu kira. Bagi mana-mana yang tiada calculator tu, tolong kira menggunakan telefon masing-masing. Sudah cikgu bagi software kan. Okey, seterusnya. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Okey, kamu boleh buat latihan. Okey, ini soalan yang kedua ni. Nanti cikgu tunjuk contoh ni ya. Cikgu tunjuk contoh ni kemudian. Tunjuk sekarang lah. Okey. Kalau kita tengok di sini, okey, cikgu tunjuk praktis kendiri 1.1F. Okey, cikgu tunjuk macam mana cara mau kira yang ini. Nombor F sahaja. Okey, bila melibatkan kuasa 2 seperti ini. Okey, bila melibatkan kuasa 2 seperti ini yang ada kurungan. Pertama sekali step dia kamu kena keluarkan 3 kotak dulu. Okey, apa maksud? Apa tujuan 3 kotak ni? Tujuan 3 kotak ni, okey, kita tengok. Pertama kamu asingkan dulu. Di sini negatif 1, di sini adalah 2. Yang pertama ni letak di depan. Apa dia? 2x. Yang terakhir ni di belakang, negatif 1. Okey. Bila letak di belakang dan yang di depan, di sini 2x. Dan di sini negatif 1. Kamu kena kuasakan dia 2. Yang ni pun perlu dikuasakan dengan 2. Kenapa? Sebab ni kuasa 2. Yang depan dengan belakang ni wajib kuasa 2. Yang tengah-tengah ni macam mana? Yang tengah-tengah ni kamu ambil semua. Apa dia? Yang pertama ni yang kecil ni tulis dulu 2. Kamu kena darab semua. Yang tengah ni darab semua. Okey. Kemudian simbol darab adalah tanda kurungan negatif 1. Dan yang terakhir sekali adalah 2x. Darab semua. Bila dah dapat seperti ini barulah kita boleh selesaikan. Okey, kamu tekan calculator. Yang ni kita tulis balik. Yang warna kuning ni. Yang warna kuning ni tulis balik. Jadi macam mana kita mau selesaikan dia. Sama sahaja ya. Sama sahaja. Step yang sama sahaja. Jadi 2 kuasa 2 dapatlah 4x kuasa 2. 2 darab negatif 2. Negatif 2. Negatif 2 darab 4. Tekan calculator ya. Dapatlah negatif 4. Huruf apa? Huruf x. Negatif 1 kuasa 2 dapatlah positif 1. Equal to 3x tolak dengan 2. Okey, bila dah dapat seperti ini, pindahlah ke sebelah. Negatif bila pindah dia akan jadi positif, bila pindah dia akan jadi negatif. Negatif bila pindah dia akan jadi positif, equal to 0. Okey, yang depan tu tulis balik. 4x kuasa 2 tolak dengan 4x tambah dengan 1. Okey, yang ni 3x ni. Okey, tengok mana yang sama. Yang ni ada x, yang ni pun ada x. Betul tak? Okey, selesaikan. Negatif 4 tolak 3 dapat negatif 7. Yang ni ada nombor, yang ni ada nombor. 1 tambah 2 dapatlah 3. Kamu akan dapat 4x squared tolak dengan 7x tambah dengan 3 equal to 0. Okey, bila dah dapat seperti ini, mesti ada 2 kurungan equal to 0. Tekan calculator. Tekan calculator, masukkan dalam persamaan. Okey. Yang ni selesaikan sendiri ya. Selesaikan sendiri. Sudah cikgu tunjuk step yang sama sahaja. Okey. Yang ini sahaja yang beza. Kamu kena buat 3 kotak seperti yang cikgu buat ni. Okey. Itu sahaja untuk hari ini. Okey. Kamu boleh buat latihan masing-masing. Dan jika ada yang ada masalah, tidak faham, boleh tanya cikgu. Okey. Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.